Cuma pada awalnya sebab yang membuatkan benda ni ialah timbalan pengarah JKOM lah antara yang awal mengemukakan perkara ini. Sehingga kan Raja terbuang itu, Raja Kapur. Baik, saya cerita pengalaman saya di... Habis kat situ dah. Habis lah. Okay. So, pengkhianat akan hianati. Hashtag kekal tegang, tuan-tuan. Okay, ni pengalaman saya kena panggil polis IPD. Boleh tak hashtag kekal tegang? Alright, tempoh hari saya dapat satu WhatsApp lah dari Balai Polis, ASP, Assistant Superintendent. Polis dari Bukit Aman telah menghubungi saya, mengatakan Cik Suwardi diminta hadir ke IPD, IPD Ceras bagi memberi keterangan berkenaan dengan satu isu. Saya macam, isu apa pula ni kan? Aku duk fikir ni, apa salah aku ni? Bila saya kata, okay. Dia kata berkenaan dengan satu isu. Isu apa? Okay. Dia kata isunya adalah berkenaan dengan wacana saya di Sinar Harian berkenaan dengan langkah Dubai. Oh, itu je. Langkah Dubai. Okey. Jadi saya pun datang dengan peguam saya lah, saudara Faizal daripada Faizal Rahman & Co. So datang, kita pun duduk. Okay, dalam pukul 3.30 kita punya appointment. 3 punya appointment. Tunggu. 3.30 warm up. Okay, 3.30 kita start. So kita pun mengambil, saya pun bagilah kenyataan. Soalan mudahnya, dia kata, menarik ASP ni, saya tak nak sebut ASP mana lah. Dia mengatakan bahawa, dan dia banyak berjasa juga kepada negara, kudos pada ASP tersebut. Tahniah saya ucapkan. Dan saya tahu, dia melihat live saya, dia melihat live yang lain, semua dia lihat. Jangan ingat tuan-tuan, polis tak lihat live kita. Semua saya kata, saya respect dia punya professionalism dan juga ketelitian dia dalam buat live. Dalam buat analisa. So dia tanya saya soalan mudah saja. Soalan dia kepada saya, adakah langkah Dubai itu menurut saya benar-benar wujud? Itu je soalan dia. So jawapan mudah saya, sebagaimana yang beliau telah ungkaikan daripada 4 live saya, termasuk wacana sinar, saya mengatakan bahawa langkah Dubai itu tidak wujud. Saya sudah menyatakan di dalam langkah Dubai, di dalam semua live saya, bahawa langkah Dubai itu tidak wujud. Cuma bila ada seusaha politik Perdana Menteri membuat laporan polis berkenaan dengan langkah Dubai, maka beliau kena melakukan siasatan lah. Saya kata tak apalah Tuan melakukan siasatan, sebab itu adalah tugas Tuan. Dia, seusaha politik tersebut dah buat laporan polis, itu tugas dia. So sekarang ni Tuan buat. Cuma kata saya lah, saya kata kalau nak tanya pasal langkah Dubai, kena tanyalah pada orang yang buat laporan polis tu. Cuma pada awalnya sebab yang membuatkan benda ni ialah timbalan pengarah JKOM lah antara yang awal mengemukakan perkara ini. Sehingga kan Raja terbuang itu, Raja Kapur yang dekat London tu kata, sebenarnya langkah Dubai ni Iswardi yang memulakan. Saya macam, aku yang mulakan? Yang bawa SD engkau, kenapa pula aku yang mulakan langkah Dubai? Kan? So ujungnya tuan-tuan, saya conclusion dia tak ada apa pun. Sampai pukul 7, ada orang tanya, tak sembahyang asar ke Iswardi? Tempat pejabat dia tu, sebelah tu ada surau. So kita ambil lah break. Apa ingat tak ada break? Saya bukan kena tahan, saya jadi saksi. Saya dipanggil menjadi saksi, saya bukan suspek. So saya kata tak ada, langkah Dubai tidak wujud, itu semua tidak wujud. Itu hanyalah permainan mereka. Bagi saya adalah untuk tujuan apa? Bagi saya untuk menutup kes-kes terutama, kes-kes berkaitan dengan Daim. Sebab saya nampak yang mula-mula mengemukakan tentang cerita jatuh kerajaan ni Papa Gomo. Papa Gomo dengan Papu Kari, dengan Salim tu. Diorang dua yang mulakan. Diorang dua ni siapa yang bayar? Dapat dana daripada mana? Dia bukan tim bersatu. Dia pun gaduh dengan bersatu. Thank you Firdaus Nasir. Siapa yang bayar? Siapa yang kenakan diorang? Sebenarnya hakikat adalah siapa tuan-tuan? Atuk. Kenapa? Tuan-tuan kena ingat macam ni. Kan saya kata semalam 2 hari lepas diorang nak buat laporan. Salim nak buat laporan SPRM seluruh Malaysia kepada Anwar Ibrahim. Kenapa? Satu kelebihan Atuk ni tuan-tuan, dia pandai divert isu tu. So bila kita cerita tentang cerita tentang langkah Dubai, kita lupa berbincang tentang kes Daim. Kita lupa berbincang tentang kes wife Daim yang kena. Kita lupa berbincang tentang isu Mohzani, tentang isu anak-anak Mahathir yang sekarang ini dipanggil SPRM.
kita lupa bawa isu-isu itu. Dan itu tujuan dia. Itu sebab dia kenapa mereka melakukan perkara seperti ini. Keluar baru-baru ni isu pencen. So, Adi, kenapa kau tak jawab isu pencen? Tentang, apa orang kata, tentang pegawai kerajaan isu pencen ni. Yang pertama sekali, pegawai kerajaan yang dapat pencen ni sebenarnya bukan semua. Kalau siapa duduk kerajaan, kita tahu ada mereka sekarang ni ada pilihan. Pencen ke KWSP? Itu yang pertama. Yang kedua, itu sebenarnya isu benda ni dibangkitkan untuk nak divertkan isu ni. Yang kedua, bincang nak pemansuhan pencen ni bukan pada zaman sekarang. Sekarang ni implement je. Perbincangan tu dah berlaku even zaman, I think sebelum Perikatan Nasional lah. Zaman Najib lagi dah bincang dah. Sebab pencen ni kerajaan kena tanggung puluhan bilion selama dia hidup, meninggal. Kalau balu dia ada, balu dia orang kata boleh memegang pencen tersebut. So cost itu ada dekat situ. So ada yang kata KWSP ni seolah-olah KWSP ni macam perkara baru. Tuan-tuan, majoriti daripada 15 juta workforce kita, majoritinya adalah pemegang ataupun pencarum KWSP yang dapat pencen ni berapa kerat je. Yang dapat pencen ni kecil je. Tapi bila kita tiba tukar daripada pencen kepada KWSP, kita rasa macam terus shaking. Terus kita macam, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Lah. Macam KWSP ni, bukannya kerajaan kata, tidak ada pencen. Macam seolah-olah tak ada KWSP, gantinya KWSP. Tidak ada pencen, seolah-olah tak ada. Berhenti kerja kerajaan, tak dapat apa. Tak. Pencen, KWSP tetap ada. Gantinya pada KWSP. Mekanisme bagaimana, kita tak pastilah. Cuma satu lagi, ada orang kata, KWSP tak boleh pencen lah, siapa kata? Kalau tuan-tuan pergi KWSP, tuan-tuan ada dua option. Pertama, keluarkan terus duit tu. Kalau setengah 1 juta duit tuan-tuan, keluar 1 juta. Tapi dia ada option kedua. Option kedua, yang ni tak ramai orang ambil. KWSP bayar bulan-bulan. Okay, katalah duit tuan-tuan, KWSP 1 juta katakan. 500,000, whatever lah amount. Tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh hidup mungkin katalah 30 tahun. So dia akan bagi 30 tahun kepada 1 juta. So setiap bulan dia akan bagi berapa jumlah. So duit yang dia tak keluar tu masih dalam KWSP, duit tu boleh dilaburkan lagi. So ini tuan-tuan kena tanya dengan KWSP yang terdekat lah macam mana nak melakukannya. So balik pada cerita saya tadi, sebenarnya langkah Dubai tak ada benda apa pun. Terima kasih kepada pihak berkuasa, dan 30 hari bulan ni 2 hari lagi adalah kes saya di Mahkamah Jalan Duta hari Selasa ni. Terbang lagi lah kita. Okay?